warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam satu Malaysia. Tuan Sri Yang di-Pertua, sebelum saya memulakan penggulungan, izinkan saya merakamkan rasa sedih di atas kehilangan pesawat MH370. Kita semua doakan agar Allah Subhanahu Wa Taala melindungi dan memberi kekuatan kepada keluarga, penumpang dan anak-anak kapal pesawat tersebut. Dan kita juga memohon agar segala urusan mencari pesawat dan penyelesaian isu-isu yang berbangkit dapat dipermudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih juga kita ucapkan kepada semua kaki tangan Malaysia Airlines, DCA, Kementerian Pengangkutan, anggota-anggota tentera, polis, APMM dan lain-lain agensi yang telah dan sedang bertungkus lumus membantu menyelesaikan insiden ini. Ini merupakan satu insiden yang unprecedented dengan izin dan jasa mereka ni perlulah kita kenangkan. Tuan Sri Yang di-Pertua, saya ada 12 isu-isu untuk dijawab berkaitan dengan bidang tugas saya di Unit Perancang Ekonomi dan juga Unit Kerjasama Awam Swasta ataupun UKAS. Saya bagikan isu-isu ini kepada 4 bahagian, iaitu pertamanya sosioekonomi, kedua jurang pendapatan, ketiga pembangunan wilayah, dan yang keempat, isu infrastruktur. Pertama sekali, saya ingin memberi penjelasan kepada perkara yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Serdang berhubung dengan isu sosioekonomi. Yang Berhormat Serdang telah menyarankan agar kerajaan mempertimbangkan untuk menerima Akta Keterangkuman Sosial berkaitan dengan isu-isu kemiskinan, sosial dan masyarakat terpinggir yang dikatakan akan dibentangkan oleh Yang Berhormat Sungai Siput. Tuan Sri Yang di-Pertua, buat masa ini kerajaan tidak bercadang untuk mempertimbangkan Akta Keterangkuman Sosial berkaitan isu-isu kemiskinan ini kerana isu tersebut pada masa ini sudah pun ditangani di bawah dasar pembangunan sedia ada yang bersifat inklusif. Di bawah modal baru ekonomi dan rancangan Malaysia ke-10, pelaksanaan program diorientasi berdasarkan kepada 4 prinsip utama, iaitu yang berasaskan kepada keperluan ataupun needs based, merit, ketelusan dan mesra pasaran. Pendekatan pembangunan secara inklusif ini dilaksanakan bagi memastikan semua rakyat tanpa mengira batasan etnik, geografi dan budaya mendapat faedah sewajarnya daripada pembangunan negara, dan peranan pelbagai kementerian, agensi kerajaan terus diperkemas untuk menangani isu-isu pembangunan inklusif secara lebih berkesan. Di samping itu, kerajaan juga bekerjasama dengan badan-badan bukan pekerjaan yang lain, NGO, secara aktif untuk membantu menangani isu-isu spesifik berkaitan dengan kemiskinan sosial dan juga masyarakat terpinggir. Hasil daripada pendekatan pembangunan secara inklusif dan inisiatif-inisiatif yang telah dilaksanakan, Malaysia telah pun berjaya membasmi kemiskinan tegar dan terus mengurangkan kadar kemiskinan am daripada 49.3% pada tahun 1970 kepada 1.7% pada tahun 2012. Dan dalam hal ini, kejayaan kita telah pun diiktiraf di peringkat antarabangsa termasuklah oleh Bank Dunia dan juga UNDP. Minta penjelasan, Tuan Speaker. Boleh sedikit saja. Ya. Terima kasih Menteri. Tuan Speaker, saya memang tak nafikan bahawa kerajaan telah membuat dan menjalankan langkah untuk mengurangkan kadar kemiskinan di negara ini. Tetapi salah satu sebab kenapa Private Members Bill untuk mencadangkan satu Social Inclusion Act dengan izin adalah supaya satu Social Inclusion Commission dengan izin ditubuhkan. Ini bukan bermakna bahawa dasar kerajaan untuk menangani isu kemiskinan itu tidak baik, tetapi sama seperti hasrat untuk memperbaiki keadaan human rights atau hak asasi manusia di negara ini, satu Suruhanjaya hak manusia ataupun Human Rights Commission telah ditubuhkan di negara kita. Jadi itu adalah salah satu sebab kenapa kita nak mencadangkan satu Social Inclusion Commission, supaya boleh memberi satu cadangan dan boleh menjadikan sebagai satu independent body, satu badan yang bebas untuk memberi cadangan dan juga memantau perbuatan dasar-dasar kerajaan untuk menangani sekarang bukan saja kadar kemiskinan, absolute poverty dengan izin Tuan Speaker, tetapi juga untuk menangani isu urban poverty.
di mana di kawasan-kawasan bandar ni memang poverty line income itu terlalu rendah untuk merangkumi orang yang ada masalah dari segi urban poverty itu. Jadi saya harap Menteri boleh menimbangkan cadangan ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Serdang Tan Sri Yang di-Pertua. Seperti saya katakan tadi, kami berpendapat bahawa cadangan itu buat masa ini tidak perlu ataupun tidak dapat dipertimbangkan. Terima kasih. Tan Sri Yang di-Pertua, isu kedua ialah berhubung dengan jurang pendapatan, dan isu ini mendapat perhatian daripada Yang Berhormat Permatang Pauh, Jasin dan juga Parit Buntar. Yang Berhormat Permatang Pauh telah membangkitkan isu kesenjangan pendapatan rakyat yang menurut beliau kian melebar walaupun langkah transformasi telah dilaksanakan oleh kerajaan. Dan menurut beliau ia dapat dilihat daripada perangkat nasional bahawa nisbah pendapatan rakyat dan KDNK negara yang kononnya telah menyusut daripada 28% pada tahun 2008 kepada 23% pada tahun 2013. Tan Sri Yang di-Pertua, kenyataan Yang Berhormat Permatang Pauh adalah tidak benar. Ini kerana rekod menunjukkan bahawa kerajaan telah berjaya meningkatkan pendapatan kasar bulanan isi rumah daripada RM264 sebulan pada tahun 1970 kepada RM5,000 sebulan pada tahun 2012. Ketidaksimbangan pendapatan juga telah pun berkurangan berdasarkan kepada perkali Gini daripada 0.513 kepada 0.431 dalam tempoh yang sama. Ini mencerminkan ketidaksimbangan keseluruhan telah pun bertambah baik dan pendapatan rakyat telah meningkat selaras dengan pembangunan sosioekonomi negara. Ini juga menunjukkan bahawa usaha-usaha yang telah dilaksanakan oleh kerajaan melalui dasar-dasar pembangunan inklusif telah dapat mengurangkan jurang serta meningkatkan kualiti hidup rakyat secara keseluruhannya. Berhubung dengan kenyataan Yang Berhormat Permatang Pauh bahawa nisbah pendapatan rakyat dan KDNK yang dikatakan kononnya menyusut dari 28% pada tahun 2008 kepada 23% pada tahun 2013, ia juga adalah tidak benar. Ini kerana pampasan pekerja telah pun meningkat secara purata 8.2% setahun daripada RM225.4 bilion pada tahun 2008 kepada RM309.4 bilion pada tahun 2012. Manakala kadar keluaran dalam negara kasar pada harga semasa telah pun meningkat sebanyak 5.2% setahun daripada RM769.9 bilion pada tahun 2008 kepada RM941.2 bilion pada tahun 2012. Ini bermakna pampasan pekerja yang diukur dari segi peratusan kepada KDNK sebenarnya telah pun meningkat daripada 29.3% pada tahun 2008 kepada 32.9% pada tahun 2012. Pengiraan yang dibuat oleh Yang Berhormat itu adalah tersasar. Tuan Yang di-Pertua, Yang Berhormat Jasin telah menyarankan agar kerajaan memberi perhatian kepada pertumbuhan ekonomi dengan pengajahan yang saksama. Manakala Yang Berhormat Parit Buntar telah menyuarakan kegusaran beliau terhadap isu jurang pendapatan. Yang Berhormat telah menyatakan bahawa jurang pendapatan boleh menyumbang kepada masalah perpaduan di kalangan rakyat. Kenyataan Yang Berhormat Parit Buntar adalah ada kebenarnya. Jurang pendapatan yang melebar jika tidak ditangani akan menyumbang kepada masalah perpaduan. Sebab itulah melalui model baru ekonomi dan rancangan Malaysia ke-10, kerajaan memberi perhatian khusus kepada isu jurang pendapatan bagi mewujudkan corak agihan pendapatan yang lebih saksama. Ini dilaksanakan melalui pendekatan pembangunan secara inklusif dan fokus kepada kumpulan isi rumah 40% terendah serta kumpulan masyarakat khusus dalam kalangan masyarakat orang asli, minoriti Sabah dan Sarawak, masyarakat India dan penduduk Kampung Baru Cina yang memerlukan perhatian. Kita juga sedia maklum bahawa masalah perpaduan bukan sahaja disebabkan oleh jurang pendapatan, perpaduan juga dipengaruhi oleh tahap toleransi dan persefahaman dalam kalangan rakyat, dan sebenarnya itu pendekatan pembangunan inklusif yang dilaksanakan berasaskan kepada 4 prinsip iaitu keperluan, merit, ketulusan dan mesra pasran adalah selaras dengan semangat dan prinsip Satu Malaysia. Tan Sri Yang di-Pertua, Yang Berhormat Jasin juga telah menyarankan agar kerajaan memberi perhatian kepada penggubalan dasar induk agenda Bumiputera. Untuk makluman Yang Berhormat, selaras dengan usaha merapatkan jurang ekonomi Bumiputera dengan bekan Bumiputera,
kerajaan terus mengambil langkah untuk memperkemaskan pelaksanaan program dan inisiatif pembangunan Bumiputera. Antaranya pelancaran Hala 7 transformasi ekonomi Bumiputera telah pun dilaksanakan dan ini bertujuan meningkatkan penyertaan Bumiputera dalam ekonomi serta bermakna dan berkesan. Pelaksanaan agenda Bumiputera ini telah pun diperkukuhkan dari masa ke semasa bagi memantapkan lagi pelaksanaan agenda Bumiputera ini. Dan seterusnya, Yang Berhormat Perdana Menteri semasa Majlis Pemerkasaan Ekonomi Bumiputera pada 14 September 2013 juga telah mengumumkan 5 strategi dan 34 touch points dengan izin untuk dilaksanakan bagi memperkasakan ekonomi Bumiputera. Tuan Sri Yang Dipertua, isu ketiga yang ingin saya sentuh ialah berkenaan pembangunan wilayah yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Gelang Patah, Kota Melaka, Sandakan dan Jerlun. Yang Berhormat Gelang Patah telah menyatakan terdapat pembangunan yang tidak terkawal di Iskandar Malaysia sehingga memusnahkan khazanah alam semula jani di kawasan sekitar. Tuan Sri Yang Dipertua, sejak di peringkat permulaan perancangan Iskandar Malaysia lagi, kepentingan pembangunan yang mampan telah diberikan perhatian yang serius. Dalam Master Plan Iskandar Malaysia iaitu Comprehensive Development Plan CDP 2 2013 hingga 2025, penjagaan alam sekitar diberi peningkatan setaraf dengan elemen ekonomi dan sosial. Dan dalam CDP kedua ini, satu bab khusus tentang elemen alam sekitar telah diuraikan dan the greening ataupun low carbon Iskandar dengan izin sebagai satu langkah utama. Bagi menyokong pelan pembangunan komprehensif Iskandar ini, beberapa pelan induk ataupun blueprint berkaitan dengan penjagaan alam sekitar telah pun dirangka dan diluluskan serta dalam proses pelaksanaan. Antaranya ialah Plan Induk Alam Sekitar, Plan Pengurusan Pesisir Pantai, Guna Tanah Bersepadu, Plan Induk Pengurusan Guna Tanah, Roadmap Bangunan Hijau dan lain-lain lagi. Oleh itu, pembangunan di Iskandar Malaysia bukan sahaja memberikan keutamaan kepada pembangunan infrastruktur seperti jajaran jalan baru dan sebagainya, tapi juga memberi perhatian kepada pemeliharaan alam sekitar seperti pemberian Sungai Sigit dan penempatan sembulan setinggan. Lebih kurang 400 juta ringgit telah pun diperuntukkan di bawah rancangan Malaysia ke-9 dan juga ke-10 bagi tujuan ini. Dan dengan pelaburan yang diterima di Iskandar Malaysia, kepentingan alam sekitar akan terus diberikan perhatian. Dan antara program yang dilakukan termasuklah merangka inisiatif masyarakat rendah karbon ataupun low carbon society dan kerja-kerja menghalang hakisan di kawasan berkepentingan alam sekitar di Tanjung Piai. Oleh itu, walaupun Iskandar Malaysia membangun dengan pesat, namun aspek-aspek penjagaan alam sekitar tidak akan diabaikan. Tuan Sri Yang Dipertua, Yang Berhormat Kota Melaka telah membangkitkan isu pembangunan projek mega khususnya di negeri Melaka. Beliau ingin tahu siapakah yang mengawal dan memantau projek mega oleh kerajaan negeri dan contohnya projek tambak laut bernilai 40 bilion ringgit di Melaka. Siapakah syarikat pelaksana, bagaimanakah kedudukan kewangannya dan isu-isu lain. Untuk makluman ahli yang berhormat, semua projek kerajaan negeri yang tiada penglibatan kerajaan persekutuan dari segi peruntukan, pinjaman pembiayaan dan memenuhi syarat serta keperluan yang ditetapkan adalah dipantau sepenuhnya oleh kerajaan negeri tanpa merujuk kepada kerajaan persekutuan. Mengenai projek tambak laut yang dibangkitkan itu, ia merupakan sebahagian daripada projek Melaka Gateway yang dilaksanakan oleh syarikat KAJ Development Sinar Berhad dan melibatkan pelaburan daripada Singapura, China, Hong Kong, Amerika Syarikat dan United Kingdom. Sebelum ini, syarikat tersebut telah melaksanakan beberapa projek kerajaan persekutuan seperti projek pengindahan Sungai Melaka, projek tebatan banjir daerah Melaka Tengah dan projek-projek lain termasuklah menguruskan Zoo Melaka dan juga Taman Burung Air Keruh. Pada masa ini, projek tersebut dipantau oleh Kerajaan Negeri Melaka melalui jabatan teknikal berkaitan seperti Unit Perancangan Ekonomi Negeri, Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah, Jabatan Alam Sekitar, Jabatan Tanah dan Galian Negeri dan juga Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Melaka. Lazimnya, hanya projek yang berdaya maju dan memberi impak yang positif kepada pembangunan sosioekonomi serta memenuhi kriteria atau syarat yang telah ditetapkan saja yang akan dilaksanakan oleh kerajaan persekutuan.
Dan antara syarat-syarat dan keperluan yang telah ditetapkan yang melibatkan kelulusan daripada kerajaan persekutuan sama ada melalui kementerian, agensi dan jabatan adalah 5 perkara yang berikut. Pertama sekali, projek yang melibatkan pelaburan asing dalam sektor pembuatan dan perkhidmatan yang perlu mendapatkan keperluan ataupun kelulusan pihak MIDA. Keduanya, projek yang memerlukan pembiayaan pinjaman oleh kerajaan negeri perlu mendapatkan kelulusan pihak Kementerian Kewangan. Yang ketiga, projek yang memerlukan insentif khas dan cukai perlu mendapat kelulusan daripada Kementerian Kewangan dan juga MIDA. Dan keempat, projek yang mempunyai kesan terhadap alam sekitar perlu mendapat penilaian Environment Impact Assessment ataupun EIA daripada Jabatan Alam Sekitar. Dan yang kelima, projek infrastruktur yang menghubungkan dengan negara luar atau yang melibatkan isu sempadan negara perlu mendapat kelulusan kerajaan persekutuan. Tan Sri Yang Pertua, Yang Berhormat Sandakan telah membangkitkan isu pembangunan di negeri Sabah dan beliau menyarankan agar kerajaan persekutuan memberi perhatian kepada pembangunan di Sabah yang dikategorikan negeri paling miskin dan masih dalam keadaan mundur walaupun 40% petroleum adalah dari negeri Sabah. Ini menurut pengamatan beliau. Untuk maklumat ahli yang berhormat, kerajaan sedar bahawa masih wujud jurang pembangunan sosioekonomi di antara Semenanjung dengan Sabah dan Sarawak, dan namun begitu usaha telah dan sedang giat dijalankan bagi mempercepatkan pembangunan di wilayah dan di negeri-negeri yang kurang maju. Selain daripada hasil petroleum kepada negeri Sabah, kerajaan persekutuan telah pun menyalurkan peruntukan pembangunan yang besar kepada negeri Sabah. Dan tempoh rancangan Malaysia ke-9, kerajaan telah memperuntukkan sebanyak 20.63 bilion ringgit ataupun 9% daripada peruntukan pembangunan bagi pelaksanaan projek dan program pembangunan sosioekonomi di negeri Sabah. Dan dalam tempoh tahun 2011 hingga 2014, Sabah menerima peruntukan sebanyak 16.54 bilion ringgit ataupun 8.7% daripada keseluruhan peruntukan pembangunan. Dan hasilnya pendapatan KDNK per kapita bagi negeri Sabah telah meningkat daripada RM11,134 pada tahun 2005 kepada RM19,010 pada tahun 2012. Dan di samping itu, pendapatan kasar bulanan isi rumah purata meningkat daripada RM1,884 pada tahun 1999 kepada RM4,013 sebulan pada tahun 2012. Dan manakala kadar kemiskinan telah menurun daripada 24.3% kepada 8.1% dalam tempoh yang sama. Ini semua menunjukkan bahawa kerajaan persekutuan amat komited dan terus berusaha untuk mempercepatkan pembangunan di negeri Sabah dan tidak membiarkan Sabah terpinggir dari arus pembangunan. Tan Sri Yang Dipertua, Yang Berhormat Jerlun telah meminta agar pembangunan Bandar Getah ataupun Rubber City. Tan Sri, ya. Saya minta sedikit jalan Datuk Tan Sri nak mengucapkan syabas kepada kerajaan. Kerana usaha kalau kita lihat bukan sahaja 10 tahun semenjak merdeka menambahkan pendapatan warga Malaysia, dan bukan sahaja kaum Bumi Putra semua mendapat peningkatan pendapatan seperti yang Muhammad Menteri menyatakan tadi. Tapi saya nak bertanya kepada Pak Menteri pada senario yang baru ini, di mana dengan kenaikan kos cara hidup di bandar-bandar ni, anak-anak muda walaupun mereka mendapat pekerjaan di bandar-bandar, tapi kos hari hidup amat meningkat. Kadang mereka ini amat berminat untuk bekerja di luar bandar. Adakah kerajaan nak timbang kembali bahawa kawasan-kawasan industri ini, peluang-peluang pekerjaan diwujud di luar bandar? Kenapa ini akan menghindar mereka berhijrah ke bandar-bandar? Sudah ada Tan Sri tu orang di kawasan saya sebagai contoh, dia berhenti kerja di Kuala Lumpur, di Johor Bahru. Kenapa dia tak sanggup lagi menyara hidup anak mereka 2-3 orang yang pergi sekolah, kos hari makin tinggi, mereka balik ke kampung. Tapi di kampung peluang pekerjaan ini tidak ada pendapatan yang agak lumayan seperti di bandar. Adakah kerajaan nak mengkaji kembali usaha untuk mewujudkan peluang pekerjaan ini di luar bandar dan mengkaji kembali peranan-peranan agensi kerajaan seperti FAKRA, RISDA, yang lain-lain lah, untuk mewujudkan pula peluang pekerjaan di luar bandar?
Kenapa dengan kos sara hidup yang amat rendah di luar bandar, mengapa tidak digunakan agensi ini seperti ECR, agensi-agensi apa ni yang ada untuk melihat kembali cara kita mewujud peluang pekerjaan, bukan sahaja kita menggunakan orang kata kuasa pasaran, tapi dengan kerajaan mengambil satu tindakan secara intervention untuk mewujudkan peluang-peluang pekerjaan di luar bandar pula. Terima kasih Yang Berhormat Rompin. Saya memang setuju dengan saranan Yang Berhormat tentang pentingnya kita mempertingkatkan aktiviti-aktiviti di kawasan wilayah dan kawasan luar bandar. Sebab itulah kerajaan telah mewujudkan pelbagai koridor, termasuklah di pantai timur, untuk memastikan bahawa banyak projek-projek dapat dilaksanakan di kawasan begini. Dan satu yang Yang Berhormat sebut tadi adalah amat relevan tentang peranan syarikat-syarikat seperti Felcra, Felda yang boleh menjalankan aktiviti downstream dengan izin, bukan di kawasan-kawasan bandar tapi di kawasan-kawasan luar bandar, dan ini akan mempertingkatkan peluang pekerjaan untuk rakyat Malaysia, termasuk golongan yang muda. Dan ini termasuklah juga isu Rubber City yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Jerlun, yang saya nak sambung tadi kalau dengan izin Tuan Sri Yang Di-Pertua. Yang Berhormat Jerlun telah meminta agar pembangunan Bandar Getah ataupun Rubber City di negeri Kedah dapat dipercepatkan, dan untuk itu, untuk maklumat Yang Berhormat, Rubber City ini merupakan satu pembangunan kawasan yang menyatu padukan ataupun integrate pengeluaran tanaman getah dengan aktiviti hiliran dan aktiviti-aktiviti tambah nilai dalam satu kawasan. Projek ini telah pun dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Ekonomi semalam, dan kerajaan negeri sekarang ini sedang memuktamadkan lokasi tapak projek tersebut. Ini antara contoh yang Berhormat Rompin tadi sebut yang kita bakal laksanakan. InsyaAllah kita akan adakan banyak lagi. Terima kasih. Tuan Sri Yang Di-Pertua, isu keempat ialah isu infrastruktur yang telah menarik perhatian beberapa ahli Yang Berhormat, iaitu Yang Berhormat Tanjung Manis, Lenggong, Jelutong dan juga Dungun. Yang Berhormat Tanjung Manis memohon agar Kerajaan Persekutuan membantu Kerajaan Negeri Sarawak untuk pembangunan infrastruktur di Sarawak. Untuk makluman Yang Berhormat, Kerajaan Persekutuan memang komited dalam pembangunan projek infrastruktur di negeri Sarawak. Banyak projek-projek yang telah dan sedang dilaksanakan. Mungkin saya boleh bagi beberapa contoh di sini. Pertama sekali, koridor tenaga boleh diperbaharui ataupun skor. Antara projek utama di koridor ini ialah bekalan air Samalaju dengan kos banyak 370 juta ringgit, dan juga penyediaan tapak dan infrastruktur serta bekalan air di Mukah, dan di Taman Perindustrian Samalaju ini tapak infrastruktur 229 juta dan bekalan air Mukah 207 juta ringgit. Yang keduanya ialah jalan luar bandar dan jalan perhubungan desa dan jalan pertanian. Daripada tahun 2011 hingga tahun 2013, kerajaan telah menyiapkan pembinaan jalan sepanjang 865 km, manakala bagi tahun 2014 kita bercadang untuk menyiapkan jalan sepanjang 181.7 km. Dari segi jalan persekutuan, panjang keseluruhan jalan persekutuan di negeri Sarawak ialah 1423.79 km, dan dalam tempoh rancangan Malaysia ke-10 ini sepanjang 147 km jalan telah dinaik taraf, dan sepanjang 162.5 km lagi jalan persekutuan akan dinaik taraf di bawah program naik taraf Lebuh Raya Pen Borneo. Dan jumlah keseluruhan peruntukan bagi pembangunan jalan persekutuan di negeri Sarawak dalam rancangan Malaysia ke-10 ialah berjumlah 2.69 bilion ringgit. Dari segi bekalan air dan pemotongan, kita menyediakan siling peruntukan dalam rolling plan keempat sebanyak 350 juta ringgit, dan ini termasuklah projek-projek yang diluluskan berkaitan dengan projek loji rawatan kumbahan serantau di Miri, projek pembinaan empangan Bengoh, pembangunan sumber air untuk bekalan air Miri, dan projek pembinaan loji kolam takungan dan pipe untuk bekalan air di Seri Aman. Yang kelima ialah lapangan terbang di mana Tanjung Manis. Ya, boleh? Boleh. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua.
Terima kasih Menteri. Terima kasih banyak-banyak pada kementerian yang telah prihatin memberikan dana untuk Kerajaan Negeri Sarawak. Saya nak memahami perancangan-perancangan ini tertakluk kepada permohonan daripada Kerajaan Negeri Sarawak. Tapi juga kita sebagai ahli parlimen pun ada memohon juga beberapa kriteria seperti di Tanjung Manis kita tak ada jalan persekutuan langsung, dan kita banyak jalan yang disediakan oleh Kementerian Luar Bandar di Pulau Bruit saja, sebuah pulau yang amat besar sebesar negara Singapura, sepanjang kayu pembaris, 13 kampung, 1 rumah panjang, tak ada jalan. Dan ada jalan kampung, dia tak bersambung kampung ke kampung. Jadi saya pernah mengutarakan beberapa hari dulu juga sekolah menengah terletak di selatan, padahal kebanyak kampung di utara kerana tak ada air bersih. Jadi air bersih cuma ada di bahagian selatan. Bagaimana anak-anak ni nak turun ke sekolah tu 30 lebih kilometer nak ke sekolah kalau tak diberikan peruntukan kepada Kementerian Luar Bandar untuk menjalankan kerja mereka. Jadi saya harap Menteri berilah dana dan beri perhatian khas, kerana hujung tahun ni sekolah tu nak siap. Tak lama jadi white elephant, tak ada budak-budak. Ada sekolah yang cantik, tak ada budak-budak. Lagi satu daripada segi Rumpin tadi membawa daripada segi ekonomi luar bandar. Kalau kita lihat perancangan-perancangan ekonomi luar bandar memang belum berkembang dengan baik. We have the land. Kita mempunyai tanah di Sarawak, banyak tanah. Tapi daripada segi membantu small medium industri itu tak ada. Langsung tak ada. Di Pulau Bruit, satu pulau pun tak ada satu industri untuk membantu rakyat. 10,000 orang tak ada hasil makan selain daripada pergi ke laut atau pergi ke sungai untuk kais pagi, makan pagi. Jadi saya harap kementerian dapat melihat, mungkin menggunakan pemandu, jangan saja tengok perancangan yang besar. Macam mana kita nak naik taraf ekonomi hidup rakyat di luar bandar dalam perancangan pemandu. Bagaimana daripada segi koridor development tu untuk membantu rakyat-rakyat di luar bandar. Terima kasih. Menteri, sikit. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Tan Sri Yang Betul. Saya ingin merujuk kepada peluang pekerjaan dan untuk meningkatkan pendapatan kawasan luar bandar. Contohnya di Parlimen Bagan Serai yang mana keadaan sekarang ni dengan pembukaan jambatan kedua Pulau Pinang dan ada exit highway daripada ke Bukit Merah dan juga tahun depan di Alor-Ponsu. Jadi saya memikirkan tentang kewujudan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Jadi keadaan ini dengan logistik yang lebih baik ini, dengan jarak yang lebih dekat sekarang ni, seolah-olah macam paip pecah di kawasan Parlimen Bagan Serai. Tetapi kita tidak ada tarikan-tarikan dari segi institusi untuk menambahkan ekonomi. Jadi di sini kalau kita dapat fikirkan, saya nak sarankan kepada Menteri supaya mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, umpamanya IPT dan sebagainya, supaya menarik dan memberikan peluang-peluang pekerjaan kepada rakyat di kawasan Parlimen Bagan Serai, yang mana topik kemiskinan adalah perkara yang selalu dibincangkan. Terima kasih. Menteri, sambung sikit. Lupa. Satu lagi, di Pulau Bruit, pipe-pipe untuk air dah sambung, tapi tak ada air. Dah banyak tahun dah. Jadi saya harap diperlihatkan supaya dikemaskan, supaya rakyat tak merana, kerana dah sebulan lebih tak ada air langsung. Jadi musim ni sekarang musim panas, kemarau yang amat teruk, tahap kritikal. Jadi saya harap kementerian dapat meneliti dan memberi bantuan dengan segera untuk rakyat sementara waktu. Satu lagi, daripada segi tadi kita berbahas dengan menteri yang menjaga hal ehwal agama,
daripada segi persijilan halal. Saya lihat tak ada coordination daripada HDC dengan JAKIM. Macam mana kementerian boleh membantu untuk ensure that the matching berlaku? Kerana satu nak buat laju, satu terlampau lambat. Mungkin because manpower tak ada dan coordination, and then again back again to daripada segi standards yang diperlukan. Mungkin HDC patut keluar daripada MITI, masuk di bawah Jabatan Perdana Menteri supaya coordination tu dapat disegerakan, bukan saja untuk rakyat Malaysia, terutamanya for international investment daripada segi branding halal. The mismatch is very apparent, Menteri. Kita ada sebuah syarikat, ya, saya difahamkan sebuah syarikat dari Jepun, Nippon Logistik, ada 400 logistik company. Dia mohon sijil halal daripada JAKIM, belum dapat jawapan sampai hari ini. Kalaulah kita dapat export that brand, JAKIM punya brand halal, I think there's a lot of business to be done, tapi kita tak memandang ke arah tu. Dan satu lagi daripada segi gelatin, tadi saya bawakan pasal gelatin, ya. Kita membeli gelatin daripada bermacam-macam negara. Saya pernah melihat di negara China, ya, hari ini dia buat gelatin protein base. Minggu depan dia buat daripada tulang lembu. Tapi dia dapat sijil halal daripada negara China. Dan kita terima sijil halal tu. Siapa nak tanggungjawab? Jadi kalau nak cakap sijil halal tu tak penting, tak perlu di apa nama ni, itu adalah satu sijil yang siapa nak boleh pakai. That's not the answer. That's not the right answer. So saya rasa kita patut melihat kita punya kekuatan Malaysia, sijil halal kita. Jadi kenapa di bawah pemandu kita tak melihat ni dengan serius? Menteri sikit, Menteri. Gilatil. Saya nak, Tan Sri, saya nak sokong Tanjung Manis. Saya kesian dengar tadi tak ada air dan sebagainya. Saya minta Menteri ambil perhatian. Lama ada dia orang sokong Barisan Nasional. Kalau tidak, nanti pelayan negeri kita tukarlah. Terima kasih. Saya sokong. Ini kali lah. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Tanjung Manis juga Bagan Serai. Berkenaan dengan isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Tanjung Manis tadi, Tan Sri Yang Di-Pertua, saya akan berbincang dengan Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah, dan kita tengoklah bagaimana kita dapat menyelesaikan perkara tersebut, dan juga kita mengambil maklum komen yang diberikan oleh Bagan Serai tentang isu halal. Itu memerlukan satu perbincangan yang berbeza dengan rakan-rakan saya di kementerian lain. Terima kasih. Kalau boleh saya sambung. Menteri, saya harap Menteri bawa ni kepada Perdana Menteri kita, kerana banyak international company yang minat dengan sijil halal tapi tidak mendapat sokongan yang kuat. Terima kasih. Terima kasih. Tan Sri Di-Pertua, saya nak sambung sedikit tadi. Yang tadi saya sedang menyebut tentang lapangan terbang, dan dalam rancangan Malaysia ke-10 kita ada 3 projek lapangan terbang yang telah diluluskan, iaitu pertama sekali projek pembesaran dan menaik taraf lapangan terbang Sibu, yang telah pun disiapkan pada penghujung tahun 2012, dan ia melibatkan kos 144 juta ringgit. Kedua, lapangan terbang yang baru yang bakal dibina di Mukah, Sarawak dengan kos banyak 341 juta ringgit, dan yang ketiga ialah lapangan terbang Miri yang akan dinaik taraf bermula pada tahun ini dengan kos banyak 78 juta ringgit. Selain itu, bekalan elektrik juga akan dipertingkatkan di negeri Sarawak. Ini berkaitan dengan projek bekalan elektrik luar bandar yang melibatkan perbelanjaan sebanyak 1.88 bilion ringgit dalam rancangan Malaysia ke-10. Tan Sri Yang Di-Pertua, Yang Berhormat Lenggong secara khusus telah memohon supaya EPU membantu meningkatkan infrastruktur untuk menarik pelaburan daripada luar dalam industri makanan di Lenggong. Untuk makluman Yang Berhormat, kerajaan memang menyambut baik usaha kerajaan negeri Perak untuk membangunkan kawasan seluas 2,900 ekar sebagai Lenggong Agro Valley
bagi tujuan pengeluaran makanan yang kekal. Ini adalah satu inisiatif yang baik untuk meningkatkan pengeluaran makanan negara dan wajar diberi keutamaan oleh semua kerajaan negeri. Dan Kerajaan Persekutuan melalui Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani sememangnya mempunyai program khusus untuk membangunkan kawasan pengeluaran makanan negara melalui pewujudan Taman Pengeluaran Makanan Kekal. Dan sebagaimana itu, pihak Kerajaan Negeri Perak kita minta bekerjasama lah dengan Kerajaan Persekutuan untuk memperincikan keperluan dan rancangan ini. Terima kasih Tan Sri, terima kasih Pak Menteri. Projek saya maksudkan ialah projek lembah Lenggok Agro Valley, iaitu projek yang memberi tumpuan kepada pengelolaan makanan, di mana kerajaan negeri telah pun memperuntukkan sebidang tanah lebih kurang 800 hektar lah, lebih kurang 2,900 hektar, yang meletakkan title projek Lenggok Agro Valley. Ia sebahagian dari projek agro pelancongan. Ia sebenarnya berbeza dengan TKPM, walaupun TKPM ada berdekatan dengan kawasan tersebut, tapi projek ini adalah satu projek untuk pelaburan yang membolehkan ia menjadi projek sokongan kepada Lembah Lenggong sebagai tapak wawasan dunia. Jadi kita harap selepas ini melalui Kerajaan Negeri kita akan kemukakan perincian kepada pihak kementerian untuk membantu kita bagi membolehkan kita membuat lonjakan ekonomi kepada masyarakat luar bandar. Terima kasih. Tan Sri, saya mohon sedikit kesempatan kalau boleh. Tadi Datuk Menteri ada bercerita tentang prasarana, tentang lapangan terbang. Saya minta izin Cik Dewan Yang Mulia nak bertanya sikit tentang masalah di kawasan saya. Lapangan terbang di Rumpit di Pulau Tioman dikatakan dulu sudah lama, tapi sekarang ini berjaya pun sendiri dah tidak menyambung dia punya flight dia ke Tioman. Nanti usaha kerajaan untuk meningkatkan pelancongan tergendala kerana pelancong tidak dapat pergi ke Pulau Tioman, terutama sekali kawasan Tengkujuh, kerana tak mampu lagi dapat ikut laut dan udara pun tak mampu. Ini saya dapat sedikit nanti kalau tidak ada maklumat di sini mungkin kemudian. Yang kedua, saya nak tertarik dengan Bagan Serai yang isu menggunakan RISDA dan FEKRA. KPI mereka sekarang ini ialah menambahkan kalau RISDA FEKRA banyak lagi tanam kelapa sawit, banyak lagi tanam getah. Pertukaran EPU membagi berasaskan kepada permohonan mereka menambahkan tanaman-tanaman getah dan juga kelapa sawit. Adakah EPU akan mengkaji kembali kelulusan peruntukan ini untuk menggalakkan apa yang disarankan oleh Datuk Menteri tadi supaya turun kepada industri perhiliran di kawasan luar bandar? Terima kasih. Terima kasih Emak Rumpin dan sebelum itu Yang Berhormat Lenggong. Untuk Yang Berhormat Lenggong, saya menyambut baiklah peluang ini dan saya akan berbincang dengan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Perak untuk projek ini. Dan mungkin kita boleh melaksanakannya dalam rancangan BCN ke-11 nanti. Berkenaan dengan Yang Berhormat Rumpin tentang isu airline itu, penerbangan, ini perlu saya simak semula dan berbincang dengan Kementerian Pengangkutan dan begitu juga dengan saranan berkenaan dengan Bagan Serai. Terus di Pertua seterusnya Yang Berhormat Jelutong ingin penjelasan mengenai Penang Port berkenaan dengan terma komersial dan pemindahan berkaitan dengan Penang Port Sdn Bhd dan pihak ketiga. Untuk makluman Yang Berhormat, syarikat Seaport Terminal Johor Sdn Bhd merupakan syarikat pembida yang berjaya bagi cadangan penswastaan Pelabuhan Pulau Pinang dan ini dilakukan melalui pemilikan equity di dalam Penang Port Sdn Bhd yang telah dilaksanakan melalui tender terhad ataupun restricted tender dengan izin. Rundingan mengenai terma-terma perjanjian pula telah pun dimuktamadkan dan perjanjian tambahan ataupun supplemental agreement penswastaan Pelabuhan Pulau Pinang telah pun ditandatangani pada 23 bulan November tahun 2013. Ini di antara kerajaan yang diwakili oleh Kementerian Pengangkutan dan Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang dengan pihak syarikat Seaport Terminal Johor Sdn Bhd. Obligasi syarikat antaranya ialah pertama sekali untuk menyediakan kemudahan pengangkutan feri. Ini yang memerlukan kos yang besar di mana syarikat terpaksa menanggung kos banyak 16 juta ringgit setiap tahun
Keduanya ialah mengambil alih beban hutang Penang Port Sinar Berhad yang melebihi 1.2 bilion ringgit. Ketiga, menanggung kos pelaksanaan kerja-kerja pergerakan utama ataupun capital dredging dengan izin daripada 11.5 meter kepada 14.5 meter dalamnya. Dan keempat ialah untuk membuat suntikan modal ataupun cash injection dengan izin bagi menyokong pembangunan di pelabuhan berkenaan. Tuan Sri Yang Dipertua, isu terakhir berkenaan dengan infrastruktur yang ingin saya beri penjelasan ialah tentang projek kereta api Pantai Timur khasnya Terengganu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Dungun, dan beliau menyatakan selaras dengan hasrat negara maju pada tahun 2020, elemen pengangkutan dan kemudah sampaian perhubungan adalah penting. Namun di Terengganu, perkhidmatan kereta api tidak ada dalam kita membicarakan kereta api laju dan kereta api berkembar, dan beliau melihat dan meminta supaya kerajaan melihat perkara ini. Untuk makluman Yang Berhormat, Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur ataupun ECRDC telah pun mengenal pasti projek laluan rel Pantai Timur sebagai satu projek infrastruktur penting bagi wilayah ekonomi Pantai Timur. Ini bakal menjadi pemangkin untuk mempercepatkan lagi pembangunan industri di wilayah Pantai Timur. Pada masa sekarang, kajian daya maju projek dan keboleh laksanaan kewangan terperinci ataupun detailed financial feasibility dengan izin sedang dilaksanakan bersama-sama dengan unit perancang ekonomi, unit kerjasama alam swasta, Kementerian Pengangkutan Malaysia dan juga Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat ataupun SPAD. Tuan Sri Yang Dipertua, akhir sekali saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua ahli yang berhormat yang telah pun mengambil bahagian dalam mengemukakan pandangan serta saranan untuk perhatian kerajaan semasa perbahasan Titah Diraja 2014 di Dewan Yang Mulia ini. Mana-mana juga isu yang telah dibangkitkan tapi tidak dirangkumi dalam jawapan penggulungan ini, saya ingin memaklumkan kepada Dewan agar perkara ini telah pun dicatat dan akan diambil perhatian serta tindakan sewajarnya. Sekian, terima kasih.